أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan usia kita hinggalah kita berada di bulan Ramadan yang menjadi peluang untuk kita menggandakan ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan melalui amal-amal soleh yang dapat kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan ini. Moga-moga kita bukanlah golongan yang disebutkan oleh Nabi sebagai golongan yang celaka, yang membiarkan berlalunya Ramadan tanpa ada perubahan, bahkan tidak ada sebarang dosa yang gugur, bahkan sebaliknya menambah dosa yang lain pula. Muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita meneruskan bacaan kitab 40 hadis penawar hati susunan Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam di hadis yang ke-32 insya-Allah, di bawah tajuk Nabi SAW bimbang dengan kekayaan umatnya. An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha faqadima bimalin min al-Bahrain fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah fawafahu salatal fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawafahu salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum summa qala adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qad qadima bi syai'in minal Bahrain. Faqalu ajal ya Rasulullah. Faqal abshiru wa amillu ma yasurrukum fa wallahi mal faqru akhsha alaykum walakin akhsha an tubsata ad-dunya kama tubsata ad-dunya alaykum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Abu Ubaidah al-Jarrah
menghantar Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Al-Bahrain untuk mengutip uftinya, yakni pajaknya. Kemudian pada suatu malam datanglah ia membawa harta itu dari Bahrain. Kaum Ansar mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah tadi. Lalu ramai di kalangan mereka yang bersembahyang subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, baginda terus balik ke rumahnya. Maka ramai orang-orang yang pergi menuju ke rumah baginda untuk menemuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya sambil tersenyum melihat tindakan sahabat-sahabatnya. Lalu baginda bersabda, "Barangkali kamu semua mendengar dengan kedatangan Abu Ubaidah malam tadi membawa sesuatu daripada Bahrain?" Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Baginda selanjutnya bersabda, "Ya, bergembiralah kamu semua dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan menyukakan kamu. Demi Allah, aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakhiran. Tetapi yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan, yaitu apabila dunia telah diluaskan bagi kamu sekalian, seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kamu akan berebut-rebutan seperti mereka dahulu juga berebut-rebutan. Maka akibatnya dunia itu akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka dahulu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan, Nabi kita tidak bimbang kalau umatnya berhadapan dengan kefakhiran, tetapi yang sangat baginda bimbangkan kalau umatnya berhadapan dengan kekayaan. Di dalam keadaan fakir dan kekurangan, banyak orang yang dapat membuat amal ibadah kerana tidak banyak perkara yang menyibukkan dan fikiran pun tidak banyak bercabang-cabang. Tetapi di waktu kaya, sangat sedikit orang yang sempat berbuat amal ibadah kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Ya, memang kalau semuanya sudah ada, wang ada, kereta ada, kemudahan lain pun semua sudah cukup, maka ketika itulah timbul budaya yang disebut dalam pepatah kita, tepuk dada tanya selera. Terserahlah hendak pergi ke mana dan hendak buat apa. Maka kalau begitu layanan yang diberikan kepada nafsu, tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorongnya membuat perkara-perkara maksiat, dan akan mudahlah bagi syaitan untuk menjerumuskan ke lumpur kemaksiatan dan kedurjanaan. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk akhiratnya. Harta kekayaan yang berlebihan bolehlah digunakan untuk membantu orang lain sebagai amal jariah yang akan disuratkan dalam catatan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Muslimin, muslimat mati sekalian, hadis pada pagi ini berkaitan dengan Nabi bimbang dengan kekayaan jika dibuka untuk umat baginda. Hadis ini mengisahkan tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Jarrah, tuan-tuan, inilah sahabat yang digelar sebagai Aminul Ummah, orang kepercayaan umat Islam, tuan-tuan, yang memeluk agama Islam hasil daripada dakwah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Hari pertama tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam, dia telah pun memulakan dakwah. Antara yang beriman di tangan Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Bilal dan sahabat-sahabat yang sebahagiannya adalah 10 daripada yang dijanjikan oleh Nabi sebagai penghuni syurga. Tuan-tuan, Abu Ubaidah adalah antara yang dicalonkan sebagai khalifah bersama Sayyidina Abu Bakar ketika mana selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah menjadi wakil Nabi untuk berbincang berkaitan dengan masalah harta dengan puak Nasrani. Dan tuan-tuan, di dalam peperangan Uhud, Sayyidina Abu Ubaidah lah
tuan-tuan, yang menjadi antara benteng Nabi SAW. Dan tuan-tuan, dia adalah seorang sahabat yang telah membunuh ayahnya sendiri di dalam peperangan Badar. Tuan-tuan, demi untuk iman, demi untuk memisahkan antara iman dan kufur, antara hak dan batil, tuan-tuan, Sayyidina Abu Ubaidah telah membuktikan imannya ketika di Badar bila berhadapan dengan ayahandanya sendiri. Sayyidina Abu Ubaidah lah juga, tuan-tuan, yang pernah mencabut dengan giginya, tuan-tuan, bila satu besi melekat di pipi Nabi dalam satu peperangan. Dia usaha untuk membuang besi yang menyucuk pipi Nabi sampai patah gigi-gigi dia. Dan dia meninggal dunia di Syam akibat terkena serangan ta'un. Tuan-tuan, ni antara sahabat yang disebut dengan gemilang namanya dan antara yang akan berbahagia di akhirat nanti. Sayyidina Abu Ubaidah diamanahkan oleh Nabi untuk pergi ke Bahrain untuk ambil jizyah daripada wakil penduduk di sana. Bila balik sampai di waktu malam di kota Madinah, tuan-tuan, penduduk Madinah dengar kata Sayyidina Abu Ubaidah dah balik dah. Bawa, tuan-tuan, harta daripada Bahrain yang banyak. Pagi esoknya sembahyang subuh ramai, tuan-tuan. Ramai sembahyang subuh. Nabi faham bila ramai sembahyang subuh ni. Dan Nabi, tuan-tuan, tak buat seperti mana kebiasaan baginda. Habis sembahyang Nabi akan duduk sekejap, zikir, lepas itu baru balik. Dan hari itu pagi lepas sembahyang subuh, Nabi balik terus, jauh terus, tuan-tuan. Dan sahabat ikut Nabi ikut belakang. Nabi bila dah duduk dalam rumah, sahabat main rumun rumah Nabi. Nabi keluar, Nabi senyum, faham kenapa sahabat keluar, tuan-tuan. Disebutkan dalam hadis ini ialah sahabat-sahabat Ansar, tak disebutkan dengan Muhajirin pun. Wallahu alam. Tapi tuan-tuan, seperti mana kita pernah sebut, Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, pernah menyebut dan menurunkan satu ayat. Yang ayat ni sering kita sebutkan berkaitan dengan rokok. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan diri kamu ke dalam kelembah kebinasaan. Ayat ini seperti mana disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ketika mana dia berada di dalam armada untuk menuju ke Konstantinopel, menuju ke Istanbul dalam usaha untuk membuka Istanbul. Tuan-tuan, bila mana ada tentera yang bersama dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, melihat sebahagian daripada tentera Islam yang menerpa, tuan-tuan, yang menerjunkan diri mereka di tengah-tengah kelompok tentera musuh, kedengaran di sebahagian daripada mulut sebahagian tentera Islam ketika itu yang menyatakan bahawa tindakan tentera Islam itu memusnahkan diri mereka sendiri, melempar diri mereka ke lembah kebinasaan. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari kata, ayat itu bukan kena macam yang kamu maksud, yang kamu sebutkan. Tak betul pun, kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ayat itu turun kepada kami orang-orang Ansar apabila kami berbincang, pakat kata kita tak gaduh dah kot nak tolong Nabi. Tak perlu dah kot nak salurkan bantuan kepada sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah, iaitu golongan Muhajirin. Sekarang Islam dah pun kuat, sahabat-sahabat Muhajirin pun dah pun stabil hidup mereka di Madinah. Kita dah korban banyak dah masa dan harta kita. Lah ni kita berhenti, kita kampui balik, qada balik apa yang terlepas daripada kita, hasil daripada bantuan kita selama ni. Kita cari balik apa yang kita dah sumbang, kumpulkan kembali harta yang kita dah pun hilang selama ni. Tuan-tuan, tindakan dan cadangan sahabat-sahabat Ansar ini mendapat, tuan-tuan, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tindakan untuk menghentikan bantuan untuk Nabi dan perjuangan Allah sebutkan sebagai melempar diri ke lembah kebinasaan. Tuan-tuan, muslimin muslimat mati sekalian, bila Nabi SAW sebut bagaimana janji baginda akan bagi, bergembiralah, kata Nabi, mana Nabi akan menyalurkan apa yang mereka harapkan. Tapi Nabi sebut, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum. Aku tak bimbang, kata Nabi, dengan kefakiran yang mai ganggu kamu, yang mai menghadap ke kamu.
Tapi aku bimbang, kata Nabi, antum satad dunya alaikum, bila dunia ni dibukakan untuk kamu. Tuan-tuan, seperti mana kita maklumi dan pengarang kita pun mensyarahkan, waktu susah tuan-tuan boleh tengok di masjid, di surau selalu. Tak sibuk, ada masa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang kaya sibuk, kebanyakannya macam tu. Tapi lebih hebat bila mana orang kaya, tuan-tuan, tetap ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetap ada masa untuk berada di masjid, dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tapi kebiasaannya yang duduk masjid, duduk surau, orang yang berpendapatan sederhana ataupun berpendapatan tuan-tuan yang kurang, dia ada masa, tuan-tuan. Itulah penenang jiwanya. Tuan-tuan, kekayaan itu menyebabkan orang tu, tuan-tuan, tak sempat pula untuk bersama dengan Allah Ta'ala. Pada logiknya kita tengok kereta banyak bersusun, dia pilih ya nak naik yang mana. Masa nak main tak sempat, Allah driver ada. Tuan-tuan, hujan, hujan masalah apa, kereta tu ada, tuan-tuan. Tuan-tuan, segala kemudahan ada. Kalut nak masak, tak ada masak, orang gaji berapa orang. Contoh, kemudahan ada, tuan-tuan. Tapi tak sempat, tuan-tuan, untuk dia datang ke masjid. Yang naik basikal, yang naik kereta, yang naik kereta pun nak unjuh, nak luruh dah enjin. Motor pun, tuan-tuan, ni cerita orang kampung lah, kan? Motor pun tak ada mampu, tak ada berhenti mampu dah enjin. Hak tu sampai awal, tuan-tuan. Yang mari kereta hebat-hebat tak ada. Dunia menyebabkan orang tu sibuk, tuan-tuan. Dia sibuk nak jaga harta yang dia dah dapat, sibuk nak tambah lagi. Nabi sebut kita bila dapat satu lembah, dapat satu kekayaan, kita nak tambah lagi. Tengok iklan dan sahabat, dapat seketui, nak tambah lagi menjadi 2 ketui. Taruh berapa tahun. Kita tengok bunyi 2-3 tahun, lama sangat. Nak kalau hari ni beli seketui, esok nak seketui lagi. Tak mau lama-lama, tuan-tuan. Nak dah satu, dah dapat bina satu syarikat, nak bina syarikat kedua lagi. Masya Allah, tuan-tuan, bukan semua orang kaya yang lupa kepada Allah, tapi kebanyakannya, tuan-tuan, yang bersama dengan Allah ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan dunia kepada mereka dengan had yang sedikit saja, tuan-tuan. Bukan bermakna juga kekayaan itu perlu dibuang. Jangan, tuan-tuan. Kerana Sayyidina Ali sebut bahawa dunia ini, kehidupan dunia ni ataupun agama ni, tuan-tuan, perlu ditegakkan antaranya dengan sebab kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya. Tuan-tuan, kan kita maklumi ni bulan Ramadan, tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Berkumpul habis ustaz-ustaz sekolah pondok tahfiz. Kan bercempera habis. Pakat berkumpul habis, tuan-tuan. Mai berebut cari kuliah tazkirah apa semua, joy ni. Macam-macam, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kekuatan ekonomi itu membantu, tuan-tuan, untuk menjana, tuan-tuan, melahirkan orang-orang yang boleh membangunkan agama suatu hari nanti. Kan? Semangat nak bangun sekolah, tapi, tuan-tuan, dengan ayat liok, pakai tak ada apa. Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Berangan ni Allah, sekolah nak buat macam ni, nak buat macam ni. Tak mampu, tuan-tuan. Kena seperti mana zaman Nabi sendiri yang membantu perjuangan antaranya dengan harta sahabat-sahabat yang kaya. Sayyidina Osman bin Affan yang terjamin syurga untuk beliau daripada mulut Nabi dengan sebab infak yang Sayyidina Osman berikan. Masya Allah. Bukan tidak boleh membeli dunia syurga dengan kekayaan. Bahkan orang kaya lebih mudah untuk dapat syurga berbanding dengan orang yang hidupnya miskin. Tapi nak jumpa si hamba Allah yang bersyukur setelah dia dapat kekayaan, susah. Bila diminta, dia kata, hang kerja minta ya, hang tak tahu aku susah terang mana cari ni. Hang kerja minta ya, minta pula bukan sikit-sikit. Tuan-tuan, dia komplain. Masa duk minta ke Allah, masa dia tak dapat lagi, janji yang nu, nak buat yang nu, duk bayang, bernazar yang nu, bernazar yang ni, macam-macam, tuan-tuan. Dapat dia berkira baik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni kebiasaan manusia, tuan-tuan. Allah Ta'ala, tuan-tuan, bagi. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki itu kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah menghadkan rezeki itu kepada sesiapa yang dikehendaki. Tuan-tuan, kekayaan suatu yang penting bagi kita nak menegakkan agama, tuan-tuan. Dan orang kaya dapat membantu perjuangan bila mana dia diberikan, tuan-tuan, kekayaan jiwa.
Orang yang masalahnya dia dapat harta tapi jiwa dia miskin, menyebabkan tuan-tuan dia tak dapat menilai bahawa apa yang Allah kurniakan kepadanya adalah suatu peluang untuk dia dapat syurga di akhirat nanti. Tuan-tuan, peluang. Orang kaya cukup mudah nak buat kebaikan. Kan orang dia mungkin bagi RM1, RM10, RM20, dia boleh bagi lebih. Orang teringin nak pergi ke Mekah, tak boleh pergi. Dia boleh pergi selalu. Tuan-tuan, orang dia nak buat kebaikan, nak buat masjid sebiji untuk dia, atau nak sumbangan sebiji atas nama dia, dia boleh buat bila ada kekayaan, tuan-tuan. Tapi mau tak mau dia. Masya Allah. Saya ingat salah tuan Tok Guru saya dan Tuan Guru Haji Yusof. Orang panggil Tuan Guru Haji Yusof. Tuan-tuan, dia kaya bahagian lain. Baru-baru ni sahabat baik saya yang juga baik dengan anak Tok Guru Haji Yusof cerita Tok Guru jual tanah dia. Jual tanah dia. Jual buat apa? Duk dengar Tok Guru ni orang berharta, orang duit banyak. Tak duk cerita tak simpan di bank. Tapi bila dia, tuan-tuan, target untuk bagi sumbangan sekian-sekian banyak untuk satu pembinaan masjid, tak cukup, dia jual tanah dia. Dia jual. Tuan-tuan, tanah lah ni orang tak mau lepas, tuan-tuan. Harga mahal, tinggi. Kan dapat boleh jadi aset yang cukup penting. Tapi dia punya buah fikiran dia, ni aset untuk akhirat. Di dunia ni, tuan-tuan, aset kita simpan untuk anak. Anak tetap zaman kita tak mau jual, mai kat zaman anak jual habis. Kita tak mau jual, kita simpan untuk dia. Dia tak ada nak simpan, tuan-tuan. Dia bagi ke orang lain, dia jual, tuan-tuan. Masya Allah. Berapa ramai yang dalam kerugian. Kekayaan memudahkan untuk urusan agama. Masya Allah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Tapi hakikatnya seperti mana kita tengok, tuan-tuan, orang kaya, bila kaya dia tak ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak dengar. Bila dia tak dengar, tuan-tuan, apa yang boleh dia dapati daripada sabda Nabi, daripada firman Allah tentang janji melalui harta yang dimilikinya, tuan-tuan, dia akan jadi keras hati bila dia tak duduk dalam majlis ilmu. Ilmu tak ada, tuan-tuan, tak boleh jadi pembimbing dia. Dia nak buat sesuatu, dia berkira, tuan-tuan, mengikut nilai dunia. Dia fikir dengan cara ikut dunia. Dia tak fikir, tuan-tuan, fikir tak sampai ke akhirat. Dia fikir dekat dunia je. Menyebabkan dia tak boleh nak buat, tuan-tuan, sesuatu yang sebenarnya menguntungkan diri dia, bahkan menguntungkan umat. Masya Allah, tuan-tuan. Ni yang kita harap. Biarlah kalau kaya, tuan-tuan, kaya yang ada iman. Itulah yang kita harapkan. Nabi susah hati, tuan-tuan. Nabi susah hati pasal dengan kekayaan. Nah, kerana kekayaan ni boleh membeli agama. Kita baca sirah Nabi, bukan kena kat orang lain saja. Nabi sendiri bahkan itulah yang dihadapi oleh para anbiya. Tuan-tuan, Nabi ditawarkan dengan berbagai-bagai tawaran waktu duduk di Mekah. Antara usaha musuh untuk menghalang dakwah daripada zaman dulu sampailah sekarang, tuan-tuan, dengan kemewahan. Dengan mewah, tuan-tuan. Bila orang tu diberikan kemewahan, dia terima dia, tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa dah. Tutup mulut lah jawab dia. Malu Allah jawabnya. Masya Allah. Biar tak dapat, tak apa. Daripada, tuan-tuan, nak kata tak boleh kata dah. Nak sebut ataupun nak buat tindakan yang bertentangan pun tak boleh dah. Ditutup di mulut. Nabi tolak tawaran jadi raja. Nabi tolak untuk tawaran jadi seorang paling kaya di kota Makkah. Tuan-tuan, walaupun dia akan dijadikan sebagai raja, tuan-tuan, ataupun menjadi penguasa besar, tapi Nabi, kalau Nabi terima, kekuasaan sebenarnya dia berada di tangan ataupun di pihak orang lain. Masya Allah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Jadi biarlah kekayaan itu kita dapat subur dalam kehidupan kita. Lebih subur juga ketika itu iman kita, tuan-tuan, makin baik, makin subur. Seperti mana yang kita pelajari selama ni, muslimin, muslimat. Nabi sebut dalam hadis, sayusibu ummati da'ul umam. Umat aku akan ditimpa dengan penyakit umat-umat dahulu. Masya-Allah. Tuan-tuan, lalu Nabi pun sebut bila sahabat tanya, penyakit orang dulu apa ya Rasulullah? Nabi menyatakan al-asyaru wal batru wat takasur. Pertama, Nabi kata banyak seronok. Ni Ramadan tahun ni seronok Piala Dunia. Tuan-tuan, seronok. Kan pukul berapa duk tempik kita balik tarawih tazkiratul, tuan-tuan tak pernah terangkat kepala duk dengar tempik gol.
Ada mati juga. Kan? Tengok bola mati. Dia tengok sahabat baru ni ada yang mati, tuan-tuan. Ingat kod gol bola di Brazil, gol sekali dengan dia. Kan? Saya guru saya sekolah rendah, jurulatih bola sepak sekolah dulu waktu saya sekolah rendah, tuan-tuan. Dia bila ketika saya duduk di Mesir baca sahabat ketika tu, tuan-tuan, sebulan sekali atau 2 minggu sekali baru sampai. Ketika itulah tahun 90-an dulu. Tuan-tuan baca sahabat, tengok cerita bagaimana seorang cikgu mati di stadium Darul Aman Al-Ustaz Kedah ketika mana perlawanan bola Kedah antara Kedah lawan dengan negeri mana saya tak ingat. Ketika mana dia bersorak gol untuk pasukan Kedah, tuan-tuan, gol kali dengan dia. Baca, lah cikgu aku. Kan jadi guru yang tuan jadi jurulatih bola sepak sekolah. Masya-Allah. Tuan-tuan, banyak seronok. Kita tuan-tuan tengok kan, saya duk baca kawan-kawan hantar malam hari raya, malam puasa baru ni. Bagaimana banyak insiden berlaku. Kan, pakat seronok kot nak sambut Ramadan. Kan? Mati, tuan-tuan, ada satu kumpulan muda mati, tuan-tuan. Saya tengok gambar yang tersangkut, tuan-tuan, di besi yang dijantai titi, tuan-tuan, jambatan lintas sungai tersangkut, tuan-tuan, separuh badan di belah sungai, satu belah badan lagi duk belah atas jalan raya. Aksiden, tuan-tuan. Takkanlah seronok sambut Ramadan sampai teratur. Tuan-tuan, tak ada ni. Ada, tuan-tuan, saya tengok semalam sampai ajak pi bagi sumbangan, lepas tu pukul 12 sampai pukul berapa ada bola, tengok bola. Lepas tengok bola buat khiyam. Lepas tu ada pula bola lagi lepas tu. Tuan-tuan, tak kira lah buat macam tu okeylah juga. Tak ada untuk nak sonok-sonok sangat. Ada kebaikan. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia tak peduli dengan kebaikan yang perlu dia dapat di bulan Ramadan. Kan, kalut habis 8, tak ada habis 8 lagi, dia lah cabut dah, rupa nak tengok bola, tuan-tuan. Kan, masjid surah kepung lepas daripada Isyak buat tarawih, lari juga. Buat lepas 4 pun cabut juga, buat lepas 8 lagi tak ada. Bola punya pasal seronok. Wal batar, tuan-tuan, hidup dalam keadaan mewah. Nabi sebut dalam keadaan mewah, umatku kena penyakit ni seperti mana orang dulu. Wattakasur, berlumba-lumba nak himpun harta sebanyak mungkin. Wattanajushu fid dunya, tipu menipu dalam urusan dunia. Wattabaqut, saling marah memarahi. Wattahasud hatta yakunal ba'yu, dan hasad mahasad sampai jadi zalim menzalimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tuan-tuan. Kan, dunia menyebabkan orang tu tergelincir. Kan baru-baru kita baca kisah tentang Sultan Idris Shah. Kan, kisah dia bertaubat. Wallahu alam, tuan-tuan, kita tak tahu taubat kita Allah terima ke selama ni yang kita minta. Kita pun, tuan-tuan, tak boleh, dan dia ajak tak boleh menghukum seseorang. Kan, kalau dia walaupun dia kafir, nah di neraka. Selagi mana dia masih belum mati, dan mati dia kalau kekal dengan kematian dia dengan kekafiran itu, kita boleh sebut. Tapi selagi mana dia hidup, kita tak ada hak nak hukum. Neraka dia tu, tuan-tuan. Macam itulah Sultan Idris Shah. Wallahu alam. Kan, tentang hakikat taubat yang diceritakan oleh seorang wartawan veteran yang baik dengan Sultan Idris, Sultan yang perintah Perak sebelum Sultan Azlan. Kan, kita maklumi cerita Sultan Idris ni waktu hidup macam-macam cerita dia. Kan, cerita dengar dahsyat Sultan Idris ni, dengan mungkin mazwin dan macam-macam, tak tahu betul ke tak. Tapi, tuan-tuan, wartawan ni cerita bagaimana setelah Sultan Idris balik daripada Mekah, tuan-tuan, dia diminta untuk datang menemui Sultan Idris di Istana Tambun. Dia pun pergi. Kira hubungan baik sungguh, tuan-tuan. Tapi agak lama dia tak jumpa. Pergi waktu malam. Kan, kira waktu malam dia boleh jumpa lah, walaupun waktu malam orang lain payah nak jumpa lah, pasal dia baik, tak apa. Dia masuk, tuan-tuan, sampai ke pintu gerbang Istana Tambun. Kebetulan seorang pegawai istana duduk ada di pintu gerbang. Dia kata, tuanku duduk tunggu lah tu. Dia tunggu dalam bilik dia di tingkat atas. Dan lah ni dia duduk baca Quran. Tuan-tuan veteran, wartawan veteran ni terkejut. Takat dia kenal Sultan Idris ni, Quran nak baca macam mana? Bukan dia peduli dengan Quran, tapi Sultan dah baca Quran. Subhanallah, suatu perkembangan yang pelik, tuan-tuan. Dan bila pegawai ni, wartawan ni pergi, dia tengok, dia kata pembesar negeri ni duduk seronok di tingkat bawah.
menyambut dengan penuh kesyukuran, sultan balik dengan selamat. Cara sambut tu pun tak kena dah. Naik atas tuan-tuan, dia pergi ke bilik yang Sultan Idris duk ada. Bila dia buka pintu, dia tengok betul Sultan Idris duk pegang dan baca Quran. Wallahu alam, dia kata tak pernah dia tengok Sultan buat sedemikian. Takat dia kena Sultan, tak mungkin dia kata Sultan ni boleh buat sedemikian rupa. Dan dia terperasan, dia kata di satu sudut dalam bilik itu ada sejadah yang masih terhampak. Masya Allah, Sultan dah semayang. Sultan dah semayang. Ni satu perubahan besar. Sultan semayang hari Jumaat, raya je. Umum-umum ni ingat tengok ayat ni. Tuan-tuan, ni semayang dalam bilik. Masya Allah, bilik seorang-seorang. Bila dia masuk tak sempat, dia kata dia bagi salam. Sultan dah kata kat dia, mentang-mentang hang kaya lah ni, hang tak ingat kat aku dah no. Tuan-tuan, ringkas cerita, dia kata sepanjang dia sembang dengan Sultan Idris, Sultan Idris menangis, dia kata. Teriak menyebut bahawa dia dah pun bertaubat daripada dosa-dosa yang dia buat selama ni. Dia kata dosa-dosa dia banyak, tinggi. Nak cerita, dia kata lebih tinggi daripada bukit, daripada gunung Ganang. So, maksiat yang dia buat terlalu banyak, buat selalu macam sungai Sungai Perak, dia kata. Dia nak gambar. Dia ceritalah apa dia, minuman dia duk suka minuman, Rawani pun tahu, perempuan dan sebagainya. Tapi dia kata, hang ingat tak kita pernah dapat satu ayat daripada Syekh Abdullah Fahim kan, ketika itu mufti. Tuan-tuan, Syekh Abdullah Fahim datuk kepada mantan Perdana Menteri kita. Kita pernah dapat satu ayat daripada Syekh Abdullah Fahim, yang ayat tu selagi mana kita duk baca menunjukkan kita masih ada peluang yang panjang, yang lama untuk hidup. Makna nak mati lambat lagi. Tapi bila aku pergi Mekah baru ni, dia kata aku tak boleh baca dah ayat tu. Aku tak ingat dah ayat tu. Yang ayat tu duk baca selalu waktu di Malaysia ni, pipi sana tak boleh baca dah. Lupa terus, nak ingat pun tak boleh dah. Dia kata aku tahu aku dekat dah dengan nak mati. Bila macam tu punya keadaan, aku pun bertaubat cepat-cepat. Kan, minta ampun, bertaubat, bersumpah, dia kata di Mekah tak mau ulangi dosa-dosa yang duk buat sebelum ni. Dan dia bersumpah tak mau minum dah minuman keras yang biasa dia minum. Dan bahkan dia berjanji untuk tukar tuan-tuan minuman keras tu dengan ayak teh Cina, dia kata. Dia janji, dia sumpah, janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kawan ni cerita tuan-tuan, bila toke-toke Cina panggil buat nak ra'i Sultan Idris lepas dia balik, dan Sultan Idris menerima tuan-tuan jemputan tersebut dengan satu syarat, jangan hidang lagi ayak yang dia duk minum sebelum ni, tapi hidanglah ayak teh Cina sebagai gantinya. Dan ketika program itulah tuan-tuan, dia meninggal dunia. Wallahu alam tuan-tuan kebenaran cerita ni. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan buka seluas-luasnya peluang untuk si hamba untuk kembali kepadanya tuan-tuan, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, bagaimana Nabi sebut Allah gembira bila seorang hamba tu kembali kepadanya, mengaku kesalahan yang dibuat selama ni. Lebih Allah suka, keadaan Allah gembira tu lebih Allah suka tuan-tuan, jika nak dibandingkan dengan kegembiraan seorang hamba yang bila si hamba tu berjalan di padang pasir, kata Nabi, bawa unta dia, dan atas unta tu, atas belakang unta tu ada minuman dia, makanan, keperluan dia, semua tu ada. Tiba-tiba unta tu cabut tinggal dia tuan-tuan. Allah, padang pasir tak ada siapa tuan-tuan, tiba-tiba unta tu cabut pula tuan-tuan. Dia punya lari ligan punya cari tak jumpa, duk usaha sekian lama, tengok-tengok, lepas tu boleh jumpa unta tu tuan-tuan, duk ada. Dan bila dia pegang tali unta, dia punya seronok dengan jumpa balik unta tu tuan-tuan. Nabi kata dia punya ucapan, si hamba tu punya ucapan kerana gembira jumpa balik unta dia, ya Allah, engkau adalah hamba aku ni adalah Tuhan engkau. Tersilap tuan-tuan, tersasul pasal terlalu seronok jumpa unta tu balik, sampai dia jadi Tuhan, Allah jadi hamba dia. Nabi kata nak banding dengan kegembiraan si hamba tu dengan kegembiraan Allah bila si hamba bertaubat kepadanya, tuan-tuan, Allah lebih suka daripada hamba tu. Allah lebih gembira bila si hamba pulang kembali kepada dia. Tuan-tuan, dalam bab taubat, Nabi sebut
7 ciri manusia yang tak diakui taubatnya. Pertama, kita pernah sebut hari ini. Pertama, Nabi kata bukan orang bertaubat, orang yang tidak menggandakan ibadatnya. Ini Ramadan, mai bulan Ramadan tuan-tuan. Kes bola sepak tadi tak boleh tuan-tuan nak tenang semayang, nak tambah semayang. Masya Allah. Kan yang kita sebut zaman Sayyidina Umar, kita tak boleh nak bayang. Zaman Sayyidina Umar jadi Amir Mukminin, Sayyidina Umar lantik 2 imam untuk jadi imam dalam semayang tarawih, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan Sayyidina Tamim Ad-Dari. Bergiliat-giliat jadi imam dalam semayang tarawih 20 rakaat, dengan setiap rakaat semayang sebanyak 1 rakaat sebanyak 200 ayat. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Sehingga kan datang bawa kayu, bawa tongkat untuk terus berdiri dalam semayang tu. Tak bawa kayu, tak bawa tongkat, diikat tali daripada satu tiang ke satu tiang untuk dia pegang tali tu. Duduk tidak sama sekali tuan-tuan. Kita try tengok tuan-tuan 200 ayat. Daripada tu imam sampai makmum belakang, dia kursi semua. Kan berselerak habis, terleleh tinggal depannya. Masya Allah tuan-tuan. Nabi kata bukan orang bertaubat. Walaupun berbuih dia kata dia bertaubat, tapi tuan-tuan Nabi kata dia tak tambah ibadat dia, orang tu bukan orang taubat. Kena tunjuk bukti kata dia kembali kepada Allah SWT. Kalau orang tu tuan-tuan buat salah kat bos dia, tuan-tuan bos tahu, dan bila dibagi teguran warning apa semua, tuan-tuan dia kena buktikan kata dia benar-benar insaf, dia benar-benar berubah. Tuan-tuan dia nak buat style lama juga kerja dia, kan buat kerja tak buat halal balai. Tak, dia akan tunjuk kata dia berubah sungguh dengan komitmen baru yang hebat jika nak dibandingkan dengan kerja-kerja sebelum ni. Macam itulah seorang hamba bila dia kata dia kembali kepada Allah, bukti dia tunjukkan antaranya dengan ibadat. Kedua, Nabi kata bukan orang bertaubat sebenarnya orang yang tidak tuan-tuan menukar pakaiannya. Tuan-tuan, ulama kata maksudnya adalah tukar perangai dia. Tak tukar perangai. Macam mana hang kata hang taubat? Kelaku duk macam tu juga, mulut duk leza juga, mata tak jaga, telinga tak jaga. Kelaku tak berubah. Masya Allah, tak diakui tuan-tuan. Mesti ada perubahan. Ketiga, Nabi kata bukan orang bertaubat orang yang tak tukar kawan. Duk kawan dengan geng lama juga. Dah. Kawan tu duk kerja ajak buat kejahatan je. Telefon, pergi mana hari ni? Jom. Tuan-tuan, tak ada perubahan. Dia duk kawan dengan orang lama. Tak mau berkawan dengan orang masjid, orang surau. Macam mana dia kata dia bertaubat? Tak diakui kata Nabi taubat orang tu bila dia masih kawan dengan orang lama. Kita baca hadis sahih dalam kitab-kitab hadis sebut cerita orang yang dah bunuh tuan-tuan 100 orang dah. Tuan-tuan 100 orang dah yang diminta oleh si alim akhirnya suruh pindah pergi ke negeri lain yang penduduk negeri itu orang baik-baik. Tuan-tuan, kebaikan seseorang itu tuan-tuan boleh dijaga dengan orang keliling kelalang dia. Duduk seorang-seorang boleh tungging tuan-tuan. Keempat, kata Nabi bukan orang bertaubat orang yang tidak tuan-tuan, yang tidak membuang sikap riak daripada dirinya. Kelima, tuan-tuan, bukan orang bertaubat orang yang tak mau belajar kata Nabi. Kata bertaubat, tapi tuan-tuan dia tak mau dengar ilmu yang boleh untuk dia ketahui apa tanggungjawab dia selaku hamba Allah, apa tanggungjawab dia sebagai umat Nabi Muhammad, tanggungjawab dia kepada umat Nabi Muhammad dan manusia seluruhnya. Dia kata dia bertaubat, tapi dia tak tahu pun tanggungjawab dia, tak mau mengaji. Nabi kata ni bukan orang bertaubat. Keenam, tuan-tuan, bukan orang bertaubat orang yang masih kedekut untuk infak harta dia. Duk cengkam lagi harta tuan-tuan dalam hati dia. Besar lagi tuan-tuan harta daripada Allah, daripada Nabi. Dia tak boleh tuan-tuan nak buang sifat kedekut baki dia. Tak diakui tuan-tuan taubatnya. Dia kena tunjukkan. Dan yang ketujuh kata Nabi, bukan orang bertaubat orang yang tidak tuan-tuan, tidak mendapat kemaafan daripada orang yang pernah dia buat salah. Ini sangkut dengan orang lain. Dia perlu dapat kemaafan. Masya Allah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Jadi Nabi kata, aku bimbang kekayaan itu dibentangkan untuk kamu. Seperti mana dibentangkan dunia ni kepada terhadap orang-orang dahulu. Yang mana kamu akan berlumba-lumba untuk dapatkannya. Seperti mana mereka orang dulu pernah berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kamu akan binasa seperti mana mereka dahulu pernah binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
muslimin, muslimat mati sekalian, moga-moga Allah kurniakan rezeki kepada kita kekayaan, tuan-tuan, kekayaan yang diberkati dan diridainya. Biarlah kita dapat walaupun sedikit tapi ada barakahnya yang kita rasa cukup, tuan-tuan. Kan kita nak moga-moga tuan-tuan kita jadi orang yang zuhud. Orang zuhud bukanlah seperti mana yang difahami oleh orang biasa. Zuhud ni tak ada apa, bukan maksud macam tu. Zuhud ni ialah orang yang hatinya, tuan-tuan, ada macam tak ada, tak ada macam ada. Tuan-tuan, tak masuk dalam hati dia. Kekayaan yang dimilikinya, rumah, kereta, keluarga, jawatan dan sebagainya, di luar daripada hatinya, tuan-tuan. Bila duduk di luar hatinya, tuan-tuan, yang duduk dalam hati hanya Allah dan Rasul, dia akan mendahulukan Allah dan Rasul. Harta, dia ada harta tapi tak duduk dalam hati, duduk dalam poket dia, di tapak tangan dia, dia akan sumbang, tuan-tuan, kepada agama tanpa, tuan-tuan, hati tanpa duk rasa silat bagi banyak, tak rasa menyesal, tuan-tuan, kerana apa yang diberikannya itu, tuan-tuan, tak berada dalam hati pun. Kan bagi dia bagi, tuan-tuan, bagi itu bagi dengan untuk dapat redha Allah Taala. Dia ada macam tak ada. Orang tengok dia ni tak peduli ya pun. Kan? Sedangkan peluang untuk dia dapat macam-macam projek, contoh, peluang dia himpun lagi kekayaan untuk menimbun lagi ada. Tapi tuan-tuan, orang tengok dia tak peduli pun. Tuan-tuan, tak terkesan pun. Dia ada, tapi tuan-tuan buat biasa. Dia ada kereta, dia tak terkesan dengan kereta dia. Kan terkesan macam mana? Contoh, tuan-tuan, contoh bukan, tapi ni cerita tempat lain lah, tuan-tuan. Kan basuh kereta gila elok-elok apa semua. Hari ni cadang nak pergi surau naik kereta ni, kan nak tunjuk, kena tunjuk nikmat Allah Taala bagi ni, kena guna untuk dekatkan diri kepadanya. Tiba-tiba hujan turun, sayang kereta baru basuh, bayang rumah. Tuan-tuan, macam mana? Tak usah kata kereta mutu ke, kan dah basuh ni, kan lama dah duk belemah, duk kotak, tiba basuh dia elok, hujan turun. Tadi duk azam nak pergi masjid dengan surau, tuan-tuan naik kereta termutu tu, hujan turun pula dah. Tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, dia tak terkesan. Kotak-kotak lah, aku asalkan aku boleh pergi jemaah. Tuan-tuan, tak terkesan pun. Kereta tu, tuan-tuan, ada tak ada dia tak kisah. Ni, tuan-tuan, cerita hati, tuan-tuan. Ada orang dia naik kereta Proton. Minta maaf, bukan nak kata Proton dah. Tapi, tuan-tuan, dia naik Proton tu, dia rasa macam dia naik Lamborghini. Semacamnya. Yang naik Lamborghini kan, naik Mercedes, naik BM, tuan-tuan, relax je, tak terasa pun, tuan-tuan. Tak terasa pun kereta dia naik tu besar. Pasal apa? Jiwa dia lebih besar daripada kereta tu. Ni dia naik mutu besar, kemas, tuan-tuan. Kan? Dia duk press, tuan-tuan, bagi bunyi sampai bila dia lalu, dia potong tu, Honda Cup ni kena terbalik. Lajunya, tuan-tuan. Tuan-tuan, pasal apa? Jiwa tu, tuan-tuan. Hati seseorang bila zuhud, tuan-tuan, dia ada tapi tak terasa adanya tu, tuan-tuan. Bila hilang daripada dia, dia tak terasa pun. Pasal Tuhan Allah Taala, Allah nak ambil. Allah bagi kepada dia untuk dia guna untuk dekatkan diri kepada Allah Taala. Ada macam tak ada? Tak ada, tuan-tuan. Dia rasa macam ada. Orang ni tengok, tak terasa kan? Tak ada. Dia kata, tak. Masa ada kita guna, tak ada kita tak nak guna. Macam mana? Biar pilih lah. Time ada kita guna. Kan? Tak terasa pun. Saya ingat Ustaz Nik Zawawi. Ustaz Zawawi, tuan-tuan pun maklum, tu kemah, kedai mah 4 biji. Kan? Rumah saya tak pernah tengok rumah Terengganu tu. Ada dengan bahagian kuda untuk main kuda apa semua. Kuda ada 4 ekor kah? Tuan-tuan. Rumah di sini dia duduk, dia beli kondo tepi Surau Fatimah Zahra Taman Kuasa. Kira orang kaya ni, Ustaz Nizawi, tuan-tuan. Kereta dengan rumah, anak pun kaya juga banyak. Tuan-tuan. Isteri pun kuih banyak, 2 orang dah. Kan, tu rezeki, tuan-tuan, kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dia tunjuklah kekayaan tu. Dia tunjuk. Kan? Orang kata Ustaz Nizawi. Kan Ustaz Nizawi naik kereta, ada Mercedes, ada Starek, kereta hebat-hebat ni. Kan, dia kata waktu dunia ni nak naik. Di akhirat kita tak bukan boleh naik dah, kita nak naik nak naik borak, nak naik hak laju daripada kereta hak dah lah ni. Dia jawab macam tu, tuan-tuan. Dunia lah nak naik. Di dunia ni nak naik. Bila kita ada kemampuan, kita naik. Tapi jangan bagi melekat, tuan-tuan. Semalam lepas tazkirah, semalam saya tazkirah di Sungai Petani, tuan-tuan, kita disampai.
Kan sembang. Tulan orang kuat masjid tu kawan baik jugalah. Tapi dia mengaji Jordan. Dia berjaya buat tuan-tuan nursery, buat kelas Quran kanak-kanak ni, dan dia punya anak-anak yang mengaji kat dia tuan-tuan, sekolah-sekolah untuk nursery dan juga kelas Quran ni sampai lebih daripada 1,000 orang. Ramai tuan-tuan. Dia buat tuan-tuan travel haji tuan-tuan. Mau buat orang yang menghidupkan tuan-tuan masjid dekat dengan rumah dia. Tak cukup, dia semua akan tanggung. Dia kata, wah ustaz tak naik van fire. Saya kata cernah, saya pakat fire saya habis. Saya kata itu. Saya kata pakat fire habis. Malah kemarin 2 hari sudah Ustaz Osman dia pergi rumah sewa saya dicerai. Dia kata ustaz tak mau pakai van fire macam mana kan? Ustaz tak mau kan? Oh, dia kata kalau anda pakai macam tu, saya kata kat dia, contoh mai surah Rahmah ni saya parking dekat Dobi tu. Tuan-tuan ustaz main ngapa nampak berjalan kaki ya pun? Saja main berjalan kaki, kereta van fire duduk sana. Tuan-tuan, umum derma, tuan-tuan kata nak bagi derma apa? Naik van fire, jual van fire dululah ustaz. Kan? Pasal sahabat saya pernah kena tuan-tuan. Bila dia kutip derma, dia pakai kereta hebat-hebat apa semua, buat kenduri apa semua. Ada seorang makcik kata, ustaz kutip derma, rumah hebat, kereta hebat-hebat ni, ustaz jual dululah. Tuan-tuan, jadi payah tuan-tuan. Susah kan ikut kemampuan lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kalau kita mampu. Pasal saya baca kisah baru ni, seorang tokek katanya ada 4 kilang tuan-tuan, kilang makanan beku. Dia naik kapcai. Pengurus syarikat dia tuan-tuan, ada banyak syarikat. Pengurus semua dia beli tuan-tuan BMW pakai. Dia ni orang-orang tokek-tokek ataupun businessman daripada negara Timur Tengah tuan-tuan, duk hantar flight, duk hantar tuan-tuan jet-jet peribadi depa mai ambil tokek ni, pergi mesyuarat di sana. Dia naik tuan-tuan mutu kapcai. Gambar tu dia ambil tuan-tuan. Cumanya orang kata awak lah hak tu ayam kirim tu tak buang, tak padam nombor mutu dia. Bahaya nyawa dia nanti. Kan? Tapi 4 kilang besar tuan-tuan, makanan beku dia duk ada. Tak dapat gaya tuan-tuan. Dia pergi ke pejabat tu tuan-tuan, orang tak kenal, orang sangka staff tuan-tuan. Macam orang duk jaga jadi guard tu. Tak nampak tuan-tuan. Macam ni tempat dekat tuan-tuan ni lah. Kan tokek Ceklat Hijrah. Pergi tengok. Saya tengok tak percaya. Tuan-tuan, dengan cara dia pakai kurus dia, tuan-tuan, tak percaya tengok ke keadaan. Wih, kaya, saya rasa cukup kaya tuan-tuan. Kan? Tapi Allah, bini pun tak ada. Dia kata orang macam saya ni siapa perempuan mau Ustaz? Dah kurus, tak handsome pula, hitam sikit. Tapi orang bawah dia tuan-tuan pakai BM. Masya-Allah, bagi pakai BM. Subhanallah tuan-tuan. Jadi susah nak dapat sedemikian. Kan? Biar tuan-tuan, bukan bermaksud kita umat Nabi Muhammad tak boleh pakai hebat, pakai gunalah tuan-tuan. Kan sahabat-sahabat, orang-orang alim dulu pun hebat. Imam-imam antara imam yang kaya tuan-tuan dalam 4 mazhab tuan-tuan, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik kaya. Ni bulan Ramadan tuan-tuan. Ulama-ulama yang punya harta tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan pakaian mereka berubah. Bahkan tuan-tuan 10 malam terakhir tu lagi hebat pakaian mereka tuan-tuan. Nak buru Lailatul Qadar, bahkan malam yang dijangkakan Lailatul Qadar berlaku tuan-tuan, malam tu pakaian mereka tuan-tuan, kalau kita kata 1000 lah nilai dia. Persedia. Kan malam ni contoh malam Lailatul Qadar, malam ni pakaian yang mereka pakai pakaian terbaik, termahal untuk mereka buru Lailatul Qadar. Disebut dalam kitab dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, cerita bulan-bulan tu. Lupa dah tuan-tuan. Allah. Minta maaf. Disebutkan dalam bab bulan Ramadan tuan-tuan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Lataiful Ma'arif tuan-tuan, dalam kitab tu. Bagaimana ulama-ulama bersedia untuk cari Lailatul Qadar, sehingga kan pakaian pun diambil berat tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga hadis yang kita baca pada pagi ini berkaitan dengan kebimbangan Nabi dengan kekayaan umatnya. Nabi bimbang kerana susah untuk hidup dengan kekayaan. Kan kawan nak tambah, nak jaga. Lepas itu bila dah kaya, mereka kata tak mau datuk lah. Nak bagilah. Bagi datuk pula, lagi orang besar negeri nak pi melancong, telefon, ni tuanku nak pi melancong ni, bagilah sikit. Kena bagi.
Tu saya dekat saya tahu lah tuan-tuan duk sembang dengan Datuk. Susah dia kata ingat kod senang. Kan? Rupa-rupa dapat tu nak kena banyak benda. Kan? Kena banyak. Ada yang dapat tu cerita harta, yang dapat pangkat kan. Bila tuan-tuan dapat pangkat, dapat datuk contoh. Kita panggil kat dia tuan-tuan, panggil kat dia tak buh datuk awal. Muka berubah terus. Ambo tuan-tuan, berapa banyak alam surau ni datuk. Kan? Berapa banyak saya panggil abang, saya panggil pak cik tak berubah pun. Datuk banyak ni. Tapi tak apa datuk tu hak yang dia dapat di pihak-pihak istana. Tuan-tuan, ada yang pejabat agama dapat syekh. Tak tahulah saya pun tak tahu betul ke tak. Kai syekh ni kata sultan yang bagi. Bila penceramah, bila dipanggil ceramah, pengurusi masjid bagi tahu penceramah kita nama sekian ustaz sekian. Tuan-tuan, ayat muka berubah. Tuan-tuan habis program tak betul tu. Nama saya depan ada syekh, sultan bagi kat saya syekh. Weh, saya kata ni cerita apa ni? Kan? Tuan-tuan, tu cerita pangkat, kedudukan harta, masya-Allah tuan-tuan. Kan kalau kita tak tunjuk pun kita ada kelebihan. Orang tak tahu kita nak tunjuk kata kita ada kelebihan. Pi kenuri tuan-tuan, mungkin kita nak tunjuk cara sengap-sengap dengan kereta kita, dengan pakaian kita. Dan harapan bila pi majlis kenuri orang akan bagi tempat yang istimewa kat kita, menu istimewa kat kita. Tu pun masalah dah tuan-tuan. Tapi orang yang zuhud tuan-tuan, dia tak peduli semua tu. Dia tak pandang kerana pandangannya yang dia penting. Pandangan Allah kepada dia, itulah yang paling utama. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dapat apa tuan-tuan? Dapat jadi Amirul Mukminin. Masya-Allah. Tapi hari pertama dilantik, 3 hari lepas tu tak keluar rumah tuan-tuan. Duk menangis kata Fatimah isteri dia. Kerana apa? Kerana bimbang dia tak berlaku adil. Nanti rakyat tuntut terhadap dosa atas ketidakadilan dia. Dia terpaksa tebus dosa dia dengan amal yang dia buat di dunia. Habis lincin amalan dia, tengok-tengok dosa dia masih lagi ada terhadap rakyat dia. Akhirnya dia terpaksa pikul dosa rakyat dan dia terhuman ke dalam neraka. Tuan-tuan, harta tak menjejahkan kedudukan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jaga punya amanah. Tuan-tuan, amanah sungguh-sungguh. Rumah dia tempel sendiri, dinding renovate sendiri tuan-tuan. Kan rakyat mai, seorang perempuan tu mai kata kat isteri Fatimah, pasal apa tak pakai tudung? Tak tutup aurat pasal apa? Tu. Kan orang lelaki bukan mahram tu ada tu. Fatimah kata, tu suami saya. Amirul Mukminin Umar bin Aziz. Terkejut, nganga orang tua tu. Tuan-tuan, ada kita jumpa macam tu tuan-tuan. Duk simen rumah, plaster sendiri rumah. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Normal. Kan baik pegawai Tumai kata ni minyak wangi baru sampai wahai mukminin, dia pun calik tuan-tuan, buat keluar. Kalau kita macam itulah, buat keluar tuan-tuan, hak yang batang minyak wangi tu nak bagi Amir Mukminin cium. Sayyidina Umar tutup menghidung dia. Tuan-tuan pegawai tu kata, bau je Amir Mukminin. Bukankah minyak wangi ni manfaatnya daripada bau dia? Kalau aku bau, aku dah ambil yang bukan milik aku. Aku dah makan harta rakyat walaupun tak makan dengan cara betul. Masya-Allah. Minta maaf tuan-tuan, tadi Tok Imam baca, sempat tadi dengar Tok Imam baca Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Tuan-tuan tengok dalam surah Abang, orang main kempen saya. Tuan rumah sewa saya sendiri tuan-tuan, main kempen. Ustaz tak mau masuk kan? Ni niaga mai. Niaga mai. Kan dalam surah Abang pun banyak main kempen. Saya masuk, isteri saya dia kata bulan-bulan dapat bayaran. Bayaran macam mana? Tetap. Saya kata tak boleh. Niaga dengan dijanjikan keuntungan tetap tiap-tiap bulan, jadi riba. Tapi tuan-tuan, inilah yang banyak tuan-tuan. Balik kampung tuan-tuan, mai cerita pula ada. Tuan-tuan, ni ustaz cari duit untuk sekolah kan? Ni peluang untuk cara dapat duit mudah untuk sekolah. Mudah macam mana? Ustaz masuk beli mai. Mai macam mana? Paling kurang 1 gram apa semua. Bayaran macam bayaran sekian, untung sekian-sekian. Tetap kan? Tetap. Tak boleh. Tapi tuan-tuan, itulah yang diterpa tuan-tuan banyak orang. Pasal apa? Senang dapat keuntungan dan kemewahan. Jangan tuan-tuan, kita dengar cerita ketak kaki ni, nak masuk tapi duit tak ada pun. Tapi bila dengar keuntungan tetap, jangan. Riba tuan-tuan. Ditarik keberkatan hidup kita tuan-tuan tanpa kita sedari. Masalah mai tak habis-habis. Duit ada, tapi masalah tak habis-habis. Kan?
Orang nampak senang, tapi serabut. Nampak bulan-bulan masuk, tapi tuan-tuan tak cukup. Allah akan tunjuk sikit-sikit. Cuma orang tu perasan tak perasan ya tuan-tuan. Kita tak mau sedemikian. Auzubillah. Muslimin, muslimat kita sekalian, insya-Allah bulan depan kita akan sambung kembali, dan moga-moga Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita lalui, dan moga-moga Allah kurniakan segala apa yang Allah janjikan kepada kita di sepanjang Ramadan ni. Tuan-tuan sama-samalah doa, dan moga-moga sudi untuk doa untuk semua sahabat-sahabat, kerana itu antara cara untuk Allah memakbulkan doa kita dengan mudah bila kita doa di belakang tanpa sahabat kita tahu. Itulah yang kita harapkan, insya-Allah. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibn Khuzaimah daripada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi pesan 4 perkara tuan-tuan, dan 4 perkara ni Nabi kata buatlah sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Wastaksiru fihi min arba'i khisal. Perbanyakkan padanya pada bulan Ramadan tu dengan 4 perkara. Qaslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara kata Nabi yang akan menyebabkan kamu diridai oleh Tuhan kamu. Wa qaslataini la ghina abikum anhuma. 2 perkara lagi kata Nabi, kamu amat-amat memerlukan kepadanya. 2 perkara pertama Nabi sebut yang akan mengundang redha Allah kepada kita, fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Nabi suruh kita perbanyakkan ucapan syahadah la ilaha illallah, dan yang keduanya adalah tuan-tuan ucapan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan keempat yang Nabi sebut 2 ini adalah kamu sangat-sangat memerlukan, kamu perlu sangat. Lalu Nabi sebut fatasalunallahal jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Pertama, kamu minta sungguh-sungguh syurga daripada Allah taala. Kedua, kamu minta dengan dia, berlindung dengan dia daripada azab neraka dia. Tuan-tuan, hari ni kita doa selalu di bulan Ramadan, celah-celahan daripada sembahyang tilawah kita doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun doa ni kedengaran di bulan Ramadan ya, alhamdulillah kita moga-moga dapat seperti mana yang kita doakan. 4 perkara yang Nabi suruh kita perbanyakkan sangat-sangat di bulan Ramadan ni, insya-Allah, dan moga-moga kita layak dengan Lailatul Qadar. Wallahu alam. Imam Ghazali sebut kalau kita mula puasa hari Ahad, kemungkinan itu Qadar tu tuan-tuan pada malam 20. Boleh hafal tak tuan-tuan? Aku takut tak muat surau malam tu. Kan? Wallahu alam tuan-tuan. Ni berdasar pengalaman ulama dululah. Kemungkinan, dan kalau tuan-tuan ada buku saya, buku Lailatul Qadar dulu, boleh balik rujuk, kemungkinan pada malam 29. Wallahu alam. Masalahnya kita malam 29, malam orang lain malam 30 lah. Mudahnya street tiap-tiap malam kita beribadat kepada Allah SWT. Dan seperti biasa tuan-tuan, mohon bantuan muslimat untuk membantu Madrasah Zubaidiyah untuk menyelesaikan tunggakan hutang yang masih ada untuk bangunan baru. Alhamdulillah tuan-tuan, masih berbaki 300,500 yang alhamdulillah kita dapat selesaikan lebih kurang 450,000 daripada Ramadan setahun yang lalu, tuan-tuan, Ramadan terlepas sampai Ramadan ni, dan masih berbaki 350,000 daripada 1.2 juta bangunan kelas pengajian puteri yang dah pun bermula penggunaannya sejak bulan Januari yang lalu. Moga-moga sumbangan itu Allah gandakan di bulan Ramadan nanti, bulan Ramadan ini, dan Allah jadikan saham besar di akhirat, insya-Allah. Seperti biasa juga ada jualan rempah kari, termasuk juga asam pedas yang kita mula jual bulan lepas. Dan kali ini ada stiker label ya, ditulis situ tuan-tuan, nak masuk apa, bunga kantan, daun ketup, Allah, daun kesum, minta maaf, daun ketup. 2 kali dah silap. Kita dah keluar surau ni. Daun kesum tuan-tuan, bukan daun ketum. Pasal ingat pasal di Kedah lah ni tuan-tuan, orang duk sebut, duk perli Menteri Besar Kedah lah ni. Pasal Menteri Besar Kedah kata siapa-siapa yang tanah dia ada pokok ketum, tanah tu kat negeri berhak untuk rampai. Mudah-mudah dia nak rampai. Tuan-tuan, bila orang buat kajian, orang serang dia balik, dia kata orang kajian mendapati
kawasan yang paling banyak ada tanam pokok ketum, kawasan Jerlun. Kawasan dia. Nah, tuan-tuan mengundi lepas ni. Kan? Lepas tu sengap terus, tak bunyi dah sampai tanah, tuan-tuan. Rupa-rupa kawasan dia yang banyak ketum. Jadi boleh tuan-tuan boleh dapat, dan juga ada jualan buku-buku, dan ada repek-repek tuan-tuan mungkin untuk raya. Dan yang terbaru ni kan kita bawa repek apa tuan-tuan, kuih bawang kah, bawang dengan repek pedas cabai tu, dan baru nak test tuan-tuan. Dan hari ni promosinya ikut harga utara, RM15 yang repek cabai tu. Saya pun tak sempat rasa tuan-tuan, cuma yang kawan bagi tahu takat ni memang dia akui kata sedap. Wallahu alam. Tuan-tuan nak tahu sedap tak, tuan-tuan rasa sekali tengok. Sedap ke tak? InsyaAllah. Jadi sekadar itu kuliah kita pagi ini. Mohon maaf dengan kekurangan dalam penyampaian, dan insyaAllah moga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan hamba yang diberi rahmat, keampunan dan bebas daripada api neraka Allah Taala. Maka sekali marilah sama-sama kita tangguhkan dengan sedikit doa, dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.